Saya akan membentangkan berkenaan dengan pengenalan. Kalian telah mengasaskan teori berkaitan dengan psikologi analitik, iaitu beliau tidak bersetuju dengan Sigmund Freud yang percaya bahawa minda bawah sedar terdiri pada keinginan yang telah ditindas terutamanya keinginan seksual. Kalian percaya bahawa ada dorongan yang penting selain daripada tingkah laku seksualiti. Kalian juga beranggapan bahawa manusia bukan masa kepada keturunan atau baka dan persekitaran, tetapi manusia mampu dalam mengubah corak kehidupannya sendiri. Seorang itu dalam teori ini juga bagaimana seorang itu menggali pengalaman masa lampau untuk lebih memahami masa depan. Konsep unconscious menjadi konsep utama dalam psikologi analitik ini. Dalam struktur personality terdapat ego, alam sedar peribadi dan alam sedar tidak sedar kolektif. Dalam alam tidak sedar terbahagi kepada 6 struktur, iaitu persona, anima dan animus, bayangan kendiri, sikap dan juga fungsi. Objektif bagi teori Carl Jung yang pertama ialah dapat mengetahui peranan-peranan kaunselor dengan betul di dalam pendekatan kaunseling. Setiap kaunselor perlulah mengetahui peranannya bagi setiap sesi yang dijalankan, yang mana kaunselor harus menerima tanpa syarat. Kaunselor juga harus menggalakkan klien untuk bercerita apa sahaja. Okey, objektif yang kedua pula iaitu memahami proses teori dengan betul, yang mana di dalam teori ini kita dapat melihat yang proses ini mengandungi 4 fasa. Setiap fasa mengandungi peranan masing-masing. Objektif yang ketiga pula adalah untuk mengaplikasikan teknik-teknik analisis dengan baik. Teknik yang digunakan adalah untuk membantu klien untuk fokuskan kepada alam sedar, dan setiap teknik-teknik ini mempunyai matlamat yang tersendiri. Objektif yang keempat pula adalah untuk memahami bagaimana pendekatan teori analisis boleh diaplikasikan di dalam setting silang budaya. Kita akan melihat bagaimana konsep tabula rasa ini. Manakala objektif yang kelima adalah untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan teori. Saya akan menjelaskan mengenai pengasas teori ini. Pengasas teori ini ialah Carl Jung, atau nama sebenarnya Carl Gustav Jung, yang dilahirkan pada tahun 1875 dan meninggal dunia di Switzerland. Carl ini merupakan seorang doktor psikiatri dan juga ahli psikologi. Carl ini merupakan anak yang ketiga daripada 5 orang adik-beradik. Carl telah mendapat pendidikan di University of Basel, Switzerland dalam bidang perubatan. Kemudian, dia mengambil kursus dalam bidang psikiatri. Saya akan meneruskan pembentangan berkaitan tentang pandangan tentang sifat semula jadi manusia. Carl yang menekankan peranan perkembangan manusia. Salah satu cara Carl yang bekerja dengan bahasa simbolik alam adalah melalui mimpi. Dan tujuan bekerja dengan mimpi dan bahasa simbolik lain adalah untuk membantu memahami cara menjalani kehidupan yang lebih baik. Impian boleh membantu memberitahu seseorang tentang cara hidup dengan cara berusaha ke arah membangunkan kehidupan yang lebih baik. Carl yang percaya bahawa proses kehidupan adalah untuk individu yang percaya bahawa impian dan simbol adalah cara untuk bekerja dengan bahagian-bahagian yang berbeza dari diri. So, kepribadian seseorang individu dibentuk oleh siapa dia dan apa yang telah berlaku kepadanya. Carl yang percaya bahawa manusia didorong ke arah individu tetapi sering memerlukan seseorang untuk membantu membimbing mereka. Pandangan Carl yang terhadap manusia adalah masa kini ditentukan oleh masa lampau dan juga masa akan datang. Kita teruskan lagi dengan andaian asas dan prinsip teori analisis dari Carl Jung. Teori analisis ini lebih menitik beratkan mengenai tenaga psikik, iaitu konsep libido. Konsep libido ini ialah suatu konsep yang sangat luas, malahan ia merupakan tenaga kehidupan yang umum dan juga suatu konsep yang tidak dapat dibezakan. Justru itu, Carl Jung lebih memfokuskan kepada konsep libido yang berperanan sebagai tenaga yang membentuk personaliti seseorang individu itu. Oleh hal yang demikian, Carl Jung telah membataskan penggunaan konsep libido ini kepada 2 cara, iaitu penyebaran dalam kehidupan dan juga tenaga psikik yang membentuk personaliti seseorang individu itu. Seterusnya, teori analisis ini juga membahagikan kepentingan tenaga psikik kepada 3 prinsip utama, iaitu yang pertama ialah prinsip penentangan, yakni memberi maksud bantahan terhadap keinginan malahan sesuatu perasaan yang timbul dan dialami oleh individu itu sendiri. Prinsip yang kedua ialah prinsip keseimbangan yang juga turut dikenali sebagai prinsip persamaan, iaitu pengekalan tenaga terhadap kejadian psikik. Prinsip yang terakhir ialah prinsip entropi, iaitu merupakan keseimbangan dalam perbezaan tenaga ataupun boleh didefinisikan sebagai suatu proses
persamaan pada kecenderungan tahap keseimbangan personaliti dan turut merujuk kepada tenaga seseorang individu itu. Seterusnya, saya akan membetulkan berkenaan dengan matlamat teori. Matlamat teori iaitu membantu klien supaya lebih memahami fikiran tidak sedar mereka. Kalian telah menerangkan berkenaan dengan struktur personaliti manusia yang terbahagi kepada 3, iaitu ego, alam tidak sedar peribadi dan alam tidak sedar himpunan. Hal ini telah memudahkan klien untuk mengetahui pemikiran beliau pada tahap yang mana. Seterusnya ialah mendorong klien untuk sentiasa menghargai diri sendiri dan orang lain. Kalian telah membuat teori bahawa di mana bawah sedar kolektif yang terdiri pada arkityp iaitu simbol dan imej penting dalam budaya manusia. Kalian melihat arkityp ini sebagai sejagat manusia yang kita semua ada sejak dari lahir. Seterusnya ialah matlamat teori iaitu mengetahui kepribadian manusia dan bagaimana tingkah laku klien itu bertindak. Kalian telah memperkenalkan jenis kepribadian yang berbeza iaitu introvert dan extrovert. Contohnya, klien yang mempunyai kepribadian introvert cenderung untuk kurang bercakap, tetap suka bersendirian dan tidak suka untuk bergaul. Dan manakala kepribadian extrovert pula, mereka lebih cenderung untuk keluar, mudah bergaul dan mempunyai interaksi sosial yang luas. Yang keempat, matlamat teori ialah untuk mencapai apa yang disebut oleh kalian iaitu sebagai individual. Individual membawa maksud kepada proses individu itu untuk menggunakan semua pengalaman masa lalu sama ada baik atau buruk. Hal ini dapat berkembang dalam menjalani kehidupan yang stabil dan bertujuan dalam jangka masa yang panjang. Menumpukan perhatian yang mendalam berkenaan dengan cara untuk menangani punca yang menyebabkan masalah ini berlaku dan juga membantu klien untuk mendapatkan pemahaman dan mengenali siapa diri mereka yang sebenar. Saya akan meneruskan berkaitan tentang peranan kaunselor. Jadi, bagi teori kalian ini terdapat pelbagai kaedah penerokaan yang digunakan oleh kaunselor sepanjang proses. Ini akan berjaya digunakan jika hubungan klien dan kaunselor adalah satu yang diasaskan pada keahlian dan kepercayaan serta kerjasama profesional yang setara. Jadi, kaunselor berperanan dengan menggunakan teknik ataupun kaedah psikoterapi yang juga psikodinamik yang bergantung pada tafsiran mimpi iaitu ketika separuh sedar kepada sedar bagi membentukkan diri klien yang lebih baik. Seterusnya, kaunselor juga berperanan untuk membantu klien bagi melihat tahap tidak sedar yang ada dalam diri klien. Jadi, kaunselor bergantung kepada konsep jiwa di mana jiwa ini mencipta gejala supaya kita tahu ada sesuatu yang tidak kena. Jadi, kaunselor berperanan memahami mesej di sebalik gejala seseorang klien. Kaunselor juga memfokuskan kepada punca masalah berbanding manifestasi ataupun gejala. Hal yang percaya bahawa pengalaman dan juga ingatan yang ditindas oleh seseorang digabungkan dengan apa yang dipanggilnya kolektif ketidaksedaran ataupun sifat semula jadi yang mempengaruhi semua orang. Ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara kesedaran, separa sedar dan juga minda bawah sedar. Menerusi teori analiti ini, kita dapat lihat yang teori ini sememangnya lebih fokuskan kepada ketidaksedaran manusia. Bagi proses teori kalian ini, tugas yang perlu dilakukan oleh seorang kaunselor ini dengan membawa perkara yang tidak sedar kepada tahap sedar. Proses teori ini mempunyai 4 fasa. Fasa yang pertamanya adalah fasa pembukaan. Dalam fasa ini terdapatnya 2 bahagian utama iaitu yang pertama adalah kaunselor perlu membuat temu bual untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh klien. Yang kedua pula, kaunselor akan melihat tingkah laku klien bagi mengumpul maklumat di bawah sedar dan juga tidak sedar. Kaunselor akan mencatatkan segala maklumat bagi tujuannya adalah satu iaitu untuk membangkitkan celik akal. Yang kedua, fasa yang kedua pula adalah fasa perkembangan transference. Pada tahap ini, kaunselor perlu menghubungkan permasalahan yang dihadapi sekarang dan juga pengalaman yang tidak sedar.
Kaunselor akan memahami tahap tidak sedar yang dilalui masa lalu melalui analisis oleh kaunselor. Kaunselor akan membantu klien untuk mendapatkan keseimbangan. Fasa yang ketiga pula adalah peringkat bekerja. Pada peringkat ini, masih lagi menggunakan transference bagi mendapatkan perkara yang terpendam yang berada pada tahap bawah sedar. Sebagai seorang kaunselor, perlulah mahir dalam menangani masalah yang dihadapi oleh klien. Fasa yang terakhir pula ialah fasa untuk menyelesaikan masalah transference. Peringkat yang terakhir ini adalah dengan menamatkan sesi kaunseling dengan persetujuan yang dibuat oleh klien. Kaunselor akan menetapkan satu hari tersebut untuk menamatkan sesi kaunseling. Sebelum menamatkan sesi kaunseling, perlulah menyelesaikan transference yang masih belum diselesaikan sebelum kaunselor menamatkan sesi kaunseling. Seterusnya, teknik-teknik teori analisis dari Carl Jung. Teknik pertama ialah mengenai perkaitan bebas. Klien bebas meluahkan segala isi hati dan apa sahaja yang terbuku di dalam fikirannya tanpa ada batasan dan sebarang sekatan. Klien bebas meluahkan segalanya meskipun perkara tersebut tidak rasional maupun tidak logik. Teknik ini turut dikenali sebagai pemanggilan kembali, pengalaman pada masa lampau atau pengalaman emosi yang dialami oleh klien itu sendiri. Peranan kaunselor adalah untuk mengenal pasti peristiwa ataupun perkara-perkara yang telah ditekankan oleh minda tahap bawah sedar klien, malahan membantu klien untuk lebih memahami peristiwa yang telah berlaku di dalam kehidupannya. Teknik yang kedua ialah pentafsiran atau interpretasi, yakni suatu kaedah yang dapat membantu klien untuk melihat sesuatu isu itu dari persepsi yang berbeza dari kebiasaannya. Menerusi teknik ini, klien dapat mencapai pemikiran yang celik akal. Teknik yang ketiga ialah analisis transference, iaitu respon klien seolah-olah kaunselor itu seseorang yang signifikan dalam hidup klien pada masa lampau. Selalunya, kaunselor akan lebih menyerupai personaliti ibu bapa klien. Proses rawatan ini cuba untuk menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau yang dialami oleh klien itu sendiri. Teknik yang keempat ialah analisis resisten, iaitu satu bentuk pertahanan terhadap sesuatu kecemasan yang dialami oleh klien, dan resisten ini berlaku apabila klien tidak bersedia untuk melaksanakan perkaitan bebas, mengingati semula kisah lampau dan juga mimpi yang telah dialami oleh klien itu sendiri. Teknik yang terakhir ialah menerusi analisis mimpi, iaitu suatu kaedah yang digunakan untuk menyingkap kembali peristiwa-peristiwa yang telah berlaku malahan yang tidak disedari oleh klien itu sendiri. Dan kaunselor dapat membantu klien untuk lebih memahami masalah yang pernah berlaku sebelum ini yang tiada jalan penyelesaian dan solusinya. Terdapat dua jenis mimpi, iaitu yang pertama ialah mimpi yang membawa maksud tersirat ataupun dikenali sebagai isi latin. Isi latin ini bermaksud sesuatu perkara maupun peristiwa yang ingin disembunyikan dan agak samar-samar disebabkan peristiwa itu terlalu menyakitkan bagi klien. Mimpi yang kedua ialah mimpi yang membawa maksud yang tersurat, iaitu pemindahan dorongan yang boleh diterima. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep teori. Konsep teori yang dibangunkan oleh Carl Jung adalah berkenaan dengan konsep semula jadi manusia, iaitu menggambarkan berkenaan dengan minda manusia, alam sedar, suprasedar dan juga tidak sedar. Konsep ini berkaitan dengan tenaga psikik. Prinsip yang diperkenalkan oleh Jung adalah seperti ego, pertentangan sikap, mental dan juga fungsi psikologikal. Ego ialah merupakan pusat kesedaran manusia yang berkaitan dengan prinsip pemikiran, perasaan dan juga ingatan. Ego ini bertindak balas terhadap pasangan yang dipilih yang biasa didedahkan. Pertentangan sikap mental ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu extrovert dan juga introvert. Extrovert ialah sikap yang terbuka, mudah bergaul dengan orang lain, mudah bersosial dan juga boleh berorientasikan diri dengan orang lain. Introvert pula adalah sikap pemalu, suka menyendiri dan juga tidak suka berorientasikan diri dengan orang lain. Seterusnya adalah berkenaan dengan imej pengalaman universal yang melibatkan personality, iaitu persona, anima dan juga animus, bayang dan juga kendiri. Persona ini merupakan rupa ataupun peranan yang ditunjukkan kepada umum. Anima, animus ini merupakan asas bisexuality manusia.
ataupun personaliti seseorang individu. Anima ini merupakan sisi feminin yang ada dalam psiki lelaki, manakala animus merupakan sisi maskulin yang ada pada wanita. Seterusnya adalah bayang. Bayang ini merupakan sisi gelap personaliti ataupun misteri yang perlu dijinakkan dalam personaliti. Yang akhir sekali ialah berkenaan dengan kendiri, iaitu mewakili persatuan, integrasi ataupun harmoni keseluruhan personaliti. Saya akan meneruskan berkaitan tentang aplikasi teori dalam setting silang budaya. Jadi dilihat dari teori Carl Jung, di mana Carl Jung lebih tertumpu kepada ketidaksedaran kolektif, dan juga ini adalah konsep yang sangat sukar untuk dikaji secara empirik. Jadi berdasarkan teori Carl Jung ini dilihat bahawa tidak mempunyai konsep tabula rasa di dalam diri manusia yang baru lahir. Carl Jung banyak menggunakan konsep archetype yang mana imej pengalaman universal mengandungi ketidaksedaran kolektif yang terbenam di dalam fizik, yang mana diluahkan melalui mimpi. Jika dilihat dari perspektif agama Islam, konsep tabula rasa ini berlaku sedikit perselisihan dengan teori Carl Jung, di mana dari segi konsep Islam, setiap bayi yang baru dilahirkan di muka bumi ini berada dalam keadaan fitrah yang pada asalnya suci dan juga bersih, tidak mempunyai dosa. Sedangkan apa yang dilihat menerusi teori Carl Jung, dia tidak berpegang kepada konsep tabula rasa dalam teorinya. Perkara ini berlawanan dengan kepercayaan silang budaya. Seterusnya adalah mengenai kelebihan teori. Antara kelebihan teori ialah memiliki teori yang kuat. Teori ini menumpukan kepada elemen pemikiran bawah sedar yang ada kalanya kurang diambil kira dalam kehidupan seseorang. Hal ini kerana ia dijelaskan menerusi kaedah analisis transference, analisis mimpi dan juga hipotesis. Oleh itu, klien yang berada dalam terapi ini boleh menganalisis dia punya pemikiran bawah sedar mereka. Yang kedua ialah teori yang dibangunkan oleh klien ini mampu membuat klien lebih mengenali personaliti mereka dengan lebih mendalam. Hal ini kerana klien lebih mengenali personaliti yang mempunyai ciri-ciri yang bagaimana, sama ada klien itu extrovert ataupun introvert. Selain itu juga, klien dapat berfikir bagaimana mereka mempunyai persepsi terhadap diri sendiri dan juga persepsi mereka terhadap orang lain. Selain daripada itu, teori yang dibangunkan oleh klien ini mempunyai kelemahan, dan juga teori ini dikritik kerana teori ini menggunakan waktu yang terlalu lama dalam menjalankan proses terapi. Peruntukan masa yang berbulan-bulan hampirnya menyebabkan proses terapi ini menjadi begitu panjang, dan klien sukar untuk mencapai matlamat dalam terapi. Apabila sukar untuk mencapai matlamat itu, membuatkan klien kurang jelas terhadap apa yang diingini jika mereka berada dalam terapi yang dibangunkan oleh Carl Jung. Yang kedua ialah klien memerlukan pembiayaan yang tinggi untuk menjalankan terapi ini kerana proses yang panjang. Oleh itu, klien memerlukan pembayaran yang begitu banyak. Terapi ini dijalankan khusus kepada golongan bangsawan sahaja kerana mereka mempunyai sumber kewangan yang banyaklah. Dengan itu, golongan bawahan ni dia tak mampu nak pergi ke terapi yang dibuat oleh Carl Jung kerana melibatkan kos yang agak tinggi. Oleh itu, dinyatakan bahawa teori ini mempunyai kritikan kerana tidak semua golongan mampu untuk berada dalam terapi walaupun mereka mempunyai masalah. Bagi kesimpulannya, secara keseluruhan, teori analisis ini merupakan teori lanjutan daripada teori asas yang telah diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Ia mempunyai sedikit perbezaan mengenai konsep libido, apabila Sigmund Freud lebih memberi penekanan terhadap seks, manakala Carl Jung sendiri lebih memfokuskan kepada konsep libido yang berperanan sebagai tenaga yang membentuk personaliti seseorang individu itu. Teori ini sukar untuk diterjemahkan di dalam dunia sebenar, malahan teori ini lebih berasaskan kajian klinikal dan tidak eksperimental. Namun begitu, kita wajarlah untuk menghargai sumbangan besar yang telah diberikan oleh Carl Jung